Video kali ini kita akan faham macam mana terhasil induced EMF pada straight wire. Okay, dalam lukisan yang sebenar, ini adalah the straight wire. So it can be like a road. Okay, jadi straight wire ni diletakkan dalam satu medan magnetic field. Okay, yang mana medan magnetic field, kutub utara, north adalah di bawah straight wire, dan kutub selatan di atas. Okay, maksudnya kat sini akan terhasil B yang bergerak daripada north to the south. Okay, jadi arah B adalah ke atas. Okay, now merentasi wire tadi, arah B adalah ke atas. Okay, dan wire tersebut mempunyai length. Okay, dan macam mana terhasilnya induced EMF pada wire tersebut? Okay, jadi syarat untuk menghasilkan induced EMF pada wire adalah dengan cara menggerakkan wire tersebut merentasi medan magnetik. Okay, jadi dalam video ni kita akan berkenalan dan faham macam mana nak keluarkan equation bagi induced EMF bagi straight wire. Okay, dan pada video yang berikutnya nanti saya akan explain pula macam mana ni terhasil induced EMF pada coil, dan situasi yang ketiga adalah pada rotating coil. Okay. Right, jadi dalam gambar rajah 3 dimension ni, kita punya lukisan cuba kita lukis daripada point of view from above of the system. Okay, daripada pandangan atas, kita lukiskan the straight wire. Okay, so straight wire tu adalah just like a road. Okay, yang mana wire ni mempunyai satu panjang, length. Okay, so dia ada quantity L di sini. Okay, dan medan magnetik yang merentasi road tu adalah ke atas, upward, bermaksud is out of phase. Okay, maksudnya kat sini kita akan lukiskan B out secara dot. Okay, sebab daripada pandangan atas kita nampak the B is out of the page. Okay, so ini adalah B yang out of the page. Okay, dan prinsip dia kat sini adalah di mana kalau kita nak mengalirkan current pada wire, kita mungkin boleh kenal pasti sama ada ke tidak induced current yang terhasil dengan cara menyambungkan sambungan straight wire ni dengan litar luar, a simple circuit. Okay, jadi maksudnya kat sini kita akan sambungkan the wire bersentuhan dengan metal di bawah dengan metal di atas wire tersebut. Okay, maksudnya kita akan sambungkan dengan satu simple circuit. Okay, jadi metal yang bersentuhan dengan our straight wire di bawah, ini adalah wire bawah. Okay, ini adalah wire biru. Okay, dan metal yang bersentuhan dengan our straight wire di bahagian atas tu adalah wire di atas. Okay, dan di wire atas, sambungan switch merah ni adalah menunjukkan kita boleh letakkan apa-apa indikator untuk menentukan wujud ke tidak induced current pada wire. Jadi antara lain yang kita boleh gunakan komponen pada hujung wire ni, kita boleh sambungkan mungkin dengan galvanometer. Okay, so kalau ada deflection pada galvanometer, maksudnya terhasillah induced current pada wire. Okay, indikator yang lain kita juga boleh gantikan dengan a light bulb. Okay, kalau ada induced current pada light bulb, maksudnya akan menyalalah light bulb tersebut. Okay, maksudnya kat sini pada hujung wire tadi, kita akan sambungkan dengan satu indikator untuk menentukan wujud ataupun tak induced current. Okay, so kat sini saya akan cuba gunakan galvanometer, okay, sebagai indikator jika ada aruhan pada wire tadi. Okay, so kita akan sambungkan dengan satu galvanometer. Okay, maksudnya pada gambar rajah ni, kita akan sambung hujung dengan hujung kepada galvanometer. Okay, now, ideas dia, kita perlu gerakkan wire
yang merentasi medan magnetik B, okay, dan pergerakan tu akan mengaruhkan induced current. Okay, maksudnya dia akan menghasilkan induced EMF pada sistem. Okay, jadi kita akan gerakkan dia ke kanan. For example, it can be like ke kanan ataupun ke kiri. It doesn't matter. Okay, so contoh kali ni saya akan gerakkan dia ke kanan. Okay, so wire tadi ni kita akan gerakkan dia ke kanan. V. Okay, so dalam gambar rajah daripada pandangan atas, V dia adalah ke kanan. Okay, saya panjangkan sikit gambar rajah ni. Okay. Right, so ini adalah V. Okay, jadi kat sini kita akan nampak di mana wire tersebut bila dia bergerak daripada satu titik ke titik yang lain, iaitu titik 1 kepada titik 2, contoh di sini. Okay, maksudnya ada wujud displacement. Okay, maksudnya wire ni telah ada displacement. Okay, so lokasi 2 tu adalah final location, lokasi 1 tu adalah initial location. Okay, jadi macam mana boleh terbit induced EMF pada litar kita adalah bila menggunakan balik Faraday's Law, daripada prinsip Faraday's Law. So sekarang kita nak derive kan macam mana length of the wire yang bergerak dalam medan magnetik boleh menghasilkan induced EMF. Okay, so ini adalah derivation dia. Jadi kita datangkan daripada Faraday's Law, di mana Faraday's Law kata induced EMF is equal with d flux over dt. Okay, dan kita akan gunakan konsep flux. Okay, yang mana flux adalah BA cos theta. Okay, dan gantikan flux sebagai BA cos theta. Okay, jadi kat sini ada 3 kuantiti, B, A dengan theta. Okay, yang mana satu antara kuantiti tersebut yang berubah mengikut time. Okay, kalau tengok pada B yang terhasil oleh magnet tidak berubah mengikut time. So, maksudnya B kat sini kena constant. Kalau B tak constant, maksudnya kita akan ubah magnetism bagi magnet. Contoh kalau you kata B tu meningkat over time, maksudnya B tu akan bertambah dia punya magnetism. Sebagai contoh kita menambahkan medan magnet pada sistem. Itu tak berlaku sebab kita masih menggunakan magnet yang sama. Kalau you kata B tu berkurang, maksudnya magnetism dia dah berkurang. So itu juga tidak berlaku. Okay, maksudnya kat sini bila mana straight wire tadi bergerak ke kanan, B tu tetap sama. Nilai magnitude B tu tetap constant. Okay. A adalah area. Area tu dalam gambar rajah bermaksud swept area. Okay, saya akan highlightkan dengan warna kuning. Apakah area? Area tu adalah swept area. Swept area bermaksud luas kawasan selama wire tersebut bergerak. Okey, jadi bila wire tu bergerak daripada point 1 ke point 2, didapati area tu adalah area yang berlorek kuning. Ini adalah dinamakan swept area. Swept tu macam menyapu. Jadi bila sapu tu ibarat wire tu daripada point 1, dia telah bergerak ke kanan. So selama dia bergerak, dia telah merentas medan magnetic field. Okay, so kat sini kita nampak di mana ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 magnetic field yang telah diswept by the root, by the wire. Itu maksudnya swept area. Luas kawasan yang telah direntas oleh wire tersebut. Okay, jadi kalau tengok pada area ni berbentuk rectangle. Rectangle maksudnya kalau nak cari area bagi rectangle, iaitu lebar darab dengan height. So lebar tu adalah displacement ke kanan. Okay, lebar tu adalah displacement ke kanan. Okay, dan height tu adalah the length of the root. Okay, jadi kalau kita darabkan X bersama L, kita dapatlah area. Okay, luas kawasan yang direntas oleh wire. Okay, di mana lebar dia adalah X. Okay, dan height dia adalah L. Okay. Dan untuk theta tu adalah maksudnya sudut antara A dengan B.
Okay, kalau diperhatikan gambar rajah, B itu adalah out of the page. Okay, manakala area sentiasa perpendicular dengan plane. Okay, jadi 90 darjah daripada swap area kita iaitu out of the page. Okay, kalau view daripada 3 dimension, kalau tengok pada gambar rajah, saya gunakan color yang berbeza sedikit, mungkin warna biru. Okay, kalau diperhatikan pada gambar rajah yang asal, bila straight wire ni bergerak ke kanan, dia membentuk satu swap area adalah segi 4. Okay, segi 4. Jadi, luas segi 4 tu, dia punya perpendicular to the plane adalah ke atas. Okay, so ini adalah area. Sebab konsep area adalah 90 degree dengan plane. Okay, kalau saya nak lukiskan lagi clear, the straight wire tadi, lukisan macam ni, saya zoomkan. Bila dia dah bergerak ke kanan, bukankah dia akan membentuk satu rectangle? Okay, so ni adalah rectangle berlorik kuning yang saya lukiskan dalam point of view from above. Okay, dan area tu semestinya adalah 90 degree dengan plane. Okay, so dan didapati kat sini juga, maksudnya ke sekarang, area adalah out of the page. Okay, dan B juga adalah out of the page. Maksudnya kat sini, theta adalah bersudut 0 degree. So, cos 0 equal to 1. Okay, so theta ini adalah sudut antara B dengan A. So, B adalah out of page. Area juga adalah out of page. Maksudnya, theta is 0. So, cos 0 is 1. Jadi yang tinggal adalah B darab dengan dA by dt. Okey, dan sekali lagi kat sini kita boleh gantikan pula. Kita dah keluarkan swap area adalah area bagi segi 4 iaitu XL. Okey, dan masukkan balik dalam Faraday's law. XL. Okey, jadi antara X iaitu lebar and the length of the wire, yang mana satu yang berubah over time. Okey, kalau diperhatikan pada gambar rajah, the length of wire semasa dia bergerak daripada point 1 ke point 2, length dia tetap. Okey, panjang wire tidak berubah. Dia taklah jadi semakin panjang ataupun semakin pendek bila dia bergerak ke kanan. Okey, maksudnya L juga kena constant. Tetapi X adalah displacement. Pada titik 1 iaitu awal initial position, X dia kosong. Dan bila dia bergerak ke point 2, X dia akan become positive. Maksudnya nilai X bertambah over time. So, dx over dt. Bermaksud displacement yang berubah mengikut masa. Okey, dan the last konsep yang kita gunakan kat sini, kita perhatikan dx per dt ni adalah sama seperti V. V adalah dx over dt. Okay, so hal laju adalah dx over dt. So, kita boleh gantikan minus B darab L darab dengan V. Okay, dan secara general, equation bagi induced EMF yang kita sedang derive adalah minus BLV sin theta. Okay, tetapi dalam calculation, negatif tu perlu diabaikan. Okay, kenapa? Sebab negatif ni hanyalah menunjukkan arah induced current based on the Lenz law. Okay, sebab sifat Lenz law ni adalah untuk oppose the change producing the induced current. Maksudnya kat situ, negatif tu hanya menunjukkan the opposition of the Lenz law. Okay, so Lenz law akan muncullah negatif pada equation Faraday dan pada equation akhir dalam induced EMF for the straight wire. So, kita boleh abaikan. Okay, jadi tinggalkan sahaja sebagai positive number. So, kita punya equation induced EMF pada straight wire adalah nilai B darab dengan L, darab dengan V dan darab dengan sin theta. Okay, so kat sini theta ini merujuk kepada sudut antara V and B. Okay. So, kebiasaannya dalam soalan, sudut antara V dengan B tu adalah sentiasa 90 degree. Sangat jaranglah ditanya sudut yang selain daripada 90 degree. Maksudnya kalau tengok pada gambar rajah,
Kalau tak B tu out of page ataupun into the page, arah V tu adalah sentiasa ke kanan atau ke kiri. Bermaksud B tu adalah pada Z axis, okay, dan V tu adalah pada X ataupun Y axis. Okay. Jarang sekali yang mana V tu berada pada satu kuadran antara X and Y. Biasanya dia adalah pada sudut 90 degree from each other. Okay, now kita dah derivekan equation bagi induced EMF pada straight wire. Okay, now let's talk about the induced current, arah induced current. Jadi, based on Lenz law ni mewujudkan induced current untuk oppose the change producing it. Okay, kalau dilihat pada gambar raja, macam mana kita nak tentukan arah induced current pada wire? Okay, jawapan arah induced current pada wire ada dua sahaja. Sama ada pada wire yang menegak vertically ni, arah induced current sama ada ke atas maupun ke bawah. Okay, macam mana kita nak tahu arah induced current ke atas ataupun ke bawah? Okay, so cara dia adalah kita lihat pada swap error yang telah berlaku. Okay, jadi kalau kita perhatikan dekat sini, pada asalnya, okay, di dalam luas kawasan yang berwarna biru ini, cara senang untuk kita fikir adalah mungkin kita boleh katakan asalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 B yang out of the page. Kemudian bila dia telah bergerak ke point 2, didapati di dalam kawasan yang tadi 10 B tadi dah bertambah kepada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 15 B. Okay, jadi kat sini Lenz tidak sukakan dengan perubahan tersebut. So apa yang dia akan buat, dia akan cuba untuk kurangkan B yang ekstra tadi. So dengan cara menambahkan B induce. Okay, dan disebabkan B tersebut bertambah over time, maksudnya dekat sini arah B induce akan opposite dengan arah B yang terhasil oleh bar magnet. Okay, so sebagai kesimpulannya, awak boleh tengok pada video saya yang lepas macam mana saya terangkan idea bagi Lenz law and Faraday's law. Okay, jadi kesimpulannya adalah bila mana wire tersebut bergerak ke kanan, arah B induce akan terhasil. Okay, dan di mana arah B induce tu adalah opposite dengan arah B magnet. Okay, jadi kat sini ada dot-dot dalam region, ada dot. So maksudnya Lenz tidak suka dengan penambahan dot tadi. Jadi dia akan menambahkan cross. Okay, so dia akan tambahkan cross. Okay, di dalam region dia akan tambahkan cross. How many cross? Doesn't matter. As long as dia boleh oppose the changing. Okay, so ini adalah cross. So bila belah kiri cross, automatik di bahagian kanan wire adalah dot. Dot. Dot and the dot. So lukisan berwarna purple ni adalah B induce yang dihasilkan oleh Lenz law for the coil. For the straight wire. Okay. Jadi bila kita menggunakan right hand grip rule, okay, pada wire tadi kita akan letakkan our finger, okay, our finger on the left side, okay. Ni adalah 4 fingers, and your thumb tak nak akan indicate ke bawah, akan pointing ke bawah. This is your right hand grip rule. Okay, sebab pada wire kita nak tahu arah induced current, okay, dan kita tahu menggunakan right hand grip rule, our thumb is the induced current. Okay, dan our fingers tu adalah B induced. Okay, dan arah B induced tadi kita dah keluarkan, di dalam region adalah cross, di bahagian kanan adalah dot. Okay, jadi bila kita letakkan our right hand grip rule, kita akan nampak induced current arah dia ke bawah. Okay, so maksudnya kat sini kita dah tahu jawapan. Apakah arah induced current? Okay, jawapan arah induced current pada wire adalah ke bawah. Okay, ini adalah I induce.
Okey. Jadi bila arah induced current ke bawah, bila dia meneruskan along the circuit, maka dia akan bergerak ke kiri. Okey, dan dia bergerak ke atas merentasi galvanometer, pointer deflection dia adalah ke atas. Okey, maksudnya yang pointer kosong bacaan dia adalah horizontally, ini adalah 0 ampere. Kalau current masuk daripada atas, deflection dia ke bawah. Tapi kalau current masuk daripada bawah, deflection dia ke atas. So jawapan kita sekarang, pointer deflection dia ke atas. Okay, sebab current masuk daripada bawah, goes upward. Okay, dan lengkapkan dalam 1 liter. Okay. Ada cara yang kedua yang boleh kita gunakan selain menggunakan right hand grip rule untuk menentukan arah induced current. Okay, cara yang kedua yang kita boleh gunakan adalah kita boleh juga menggunakan Fleming right hand rule. Okay, saya akan cuba lukiskan balik di sini. Okay, kita akan dapatkan balik arah induced current tadi. Dia ada dua cara untuk dapat induced current pada straight wire moving in the magnetic field. Cara yang pertama menggunakan right hand grip rule. Okay, cara yang kedua adalah dengan menggunakan Fleming hand. Okay. Okay, so dengan menggunakan Fleming hand, which is our Fleming right hand. Okay, so the Fleming right hand, your thumb, okay, saya lukiskan dekat atas ya. Okay, your thumb adalah V, motion. Okay, macam mana kita nak lukis? Okay, ni thumb. Okay, this is thumb. Tu adalah motion, iaitu V. Okay, dan the first finger is out of the page. Okay, iaitu B. Okay, dan second finger iaitu middle finger. Okay, awak bila pointing to the V and the B, didapati arah current induced adalah ke bawah. Itu adalah second finger. Okay, and the rest of the finger tu adalah tidak digunakan lah Okay, so ini adalah Fleming hand. Fleming right hand. Okay, menggunakan Fleming right hand pun kita boleh tentukan arah induced current. Okay, sekali lagi untuk thumb tu adalah V. Okay, first finger sentiasa B. Okay, dan arah induced current tu adalah second finger. Okay, juga boleh dapat jawapan untuk arah induced current direction. Okay, dan kebiasaannya kita menggunakan right hand grip rule lah untuk explain macam mana arah induced current sebab dia lebih mudah untuk faham. Okay, so sekadar clarification bagi yang macam tak dapat nak visualize kenapa arah induced current ke bawah bila menggunakan right hand grip rule, saya akan pecahkan gambar rajah tu macam ni. Okay, so tadi ni ada galvanometer kat sini. Okay, jadi ada asalnya, just example, ada 10B. Ni yang B from the magnet. Okay, dan ini adalah wire tadi. Okay, pada kedudukan 1. Okay, dan kemudian pada kedudukan 2 bila dia dah bergerak ke kanan. Okay, bila dia bergerak ke kanan, saya akan lukiskan balik berapa banyak B yang ada dalam loop tadi. Okay, ini adalah galvanometer. Okay, now bila dia dah bergerak ke kanan, bilangan B yang berada di dalam loop telah bertambah. Okay, daripada 5, 10 dah jadi 15 sebab dia dah bergerak ke kanan. Okay, so harap dengan saya leraikan gambar rajah di atas ini,
gambar rajah ini kepada gambar rajah di bawah ni lebih faham lah, kefahaman macam mana nak tentukan arah B induce. Okey, dan nampak di sini bila wire tu bergerak ke kanan, B magnet yang dia rasa dah bertambah. Okey, maksudnya daripada cuma ada 10 B out saja, ada 10 B, ini yang asal, original. Dia telah meningkat kepada 15 B. Okey, jadi lens tidak suka dengan perubahan tersebut. Okey, lens tak suka dengan perubahan. Dia maksudnya dia tak suka dengan extra 5B yang out. Okey, dia tak suka apa? Dia tak suka dengan 5B yang out. Sebab dia nak kembali balik kepada 10B yang out. Okey, jadi caranya untuk lens kembalikan kepada asal adalah dengan create B induce. Dan sebab itulah jawapan dia, untuk hilangkan 5 lagi B out ni, dia kena tambahkan 5B in. Okey, maksudnya dalam region ni kena tambahkan cross. Okey, ni adalah warna purple which is B induce. Okey, jadi sepanjang wire tadi, automatik kalau dah dalam region tu adalah, saya labelkan, ni dalam region. Okey, ni adalah dalam region, inside. So, bila dah dalam region tu adalah B induce yang into the page, automatic di outside, di luar region tu adalah B out. Okay, maksudnya di luar ni, sepanjang wire ni adalah B induce yang out of the page. Okay, dan itulah reason kenapa arah induce current ke bawah menggunakan right hand grip rule. Okay, so right hand grip rule, arah induce current along the wire adalah ke bawah. Okay, ini lebih jelas penjelasan macam mana boleh be induce seperti sedemikian yang saya explain pada slide atas.